Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari. Ini agenda awani. Malam ini kita akan bercakap mengenai jangkaan insentif untuk industri teknologi maklumat menjelang bajet 2015. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, kita bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Syed Ahmad Fuqaha, Syed Agil iaitu dari katsana.com, dan juga Muhammad Irwan Ibrahim iaitu pakar kandungan digital. Baik, sebelum kita bincang lanjut, kita semak dulu apa bajet atau peruntukan bajet 2014 dalam bidang ICT. Antaranya kerajaan memperuntukkan 3.4 bilion ringgit untuk fasa kedua jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB. Kerajaan juga memperuntukkan 50 juta ringgit untuk Malaysian Global Creativity Centre atau MAGIC bagi merangsang lagi ekosistem keusahawanan, dan juga pelaksanaan One Malaysia Entrepreneurship Program bagi membantu 5,000 usahawan, 5,000 usahawan belia. Selain itu, projek-projek lain seperti menambahkan 1,000 menara telekomunikasi untuk meningkatkan lagi jaringan internet di luar bandar. Semuanya dalam mencapai sasaran 41% sumbangan industri ICT ke KDNK menjelang 2020. Jadi dalam bajet 2015 ni banyak jangkaan untuk sektor ICT, antaranya untuk meneruskan usaha kerajaan mengurangkan lagi jurang digital antara bandar dan luar bandar. Walaupun majoriti populasi rakyat Malaysia tinggal di bandar 60%, tapi opportunities atau peluang di luar bandar itu juga ada. Jadi secara amnya untuk permulaan, bagaimana bajet 2015 ini harus diperuntukkan untuk mengurangkan digital divide, jurang digital. Fuqaha. Pada pendapat saya, target kerjaan untuk mendapatkan 41% daripada KDNK 2020 hasil daripada IT merupakan target yang realistik kalau kita memastikan bahawa pelajar-pelajar di kampung dan juga orang-orang talented yang kita tak kenal pasti sebelum ni, yang berada di kawasan-kawasan luar bandar, mempunyai akses kepada internet. Kerana pada zaman permulaan MSC contohnya, kerajaan mungkin membawa pembangun dan hardware ke dalam Malaysia kerana contoh Intel. Kerana pada pendapat mereka pada masa itu, ini akan menyumbangkan KDNK yang tinggi pada negara. Namun pada masa sekarang, SVC dalam pembangunan mobile applications dan juga pembangunan software as a service, kita melihat bahawa sektor IT in term of quick development macam ni membawa potensi yang sangat besar. Contoh, Google membeli Waze sebanyak 1 billion USD. Jadi jika kita membenarkan orang-orang di luar bandar akses kepada internet, mereka boleh belajar dan membuat app dengan So untuk tempoh sekarang ni, waktu sekarang ni, Fuqaha puas hati tak dengan liputan internet di luar bandar? To be honest, saya asal dari Kelantan. Jadi contoh paling ketara lah, kalau time Hari Raya, apabila semua orang balik Kelantan, kawasan saya memang tak ada liputan langsung. Terus ada congestion. Ini memang obvious, especially kawasan-kawasan di pedalaman sedikit, instead of Kota Baru. Saya di Plaza Semas. Kawasan tu memang apabila Hari Raya saja ada congestion yang semasa Hari Raya yang lepas. 1 minggu memang tak ada. Dan buat ketika ini kita amat bergantung kepada liputan 3G. Correct. Yes. Dan untuk komunikasi, even untuk businessman juga, orang berniaga amat bergantung kepada 3G. Kalau tak ada 3G barulah kalau 4G, 2G. Tapi di luar KL ni memang tak ada 4G. Jadi bergerak ke hadapan, kalau dalam arti kata akses dan juga affordability, kerana kalau lebih banyak orang mampu untuk membeli telefon-telefon pintar 3G dan 4G, maka akses itu makin wujud. Tetapi kalau liputan itu masih lagi belum kuat, pendapat Irwan bagaimana? Saya rasa kapasiti internet yang kita sediakan kepada rakyat adalah amat penting.
ini lebih-lebih lagi Malaysia mempunyai penduduk seramai 25 juta, for example, right? Dia punya market taklah sebesar macam US. So bila syarikat-syarikat IT tempatan yang ingin membangunkan aplikasi, dia ingin mencapai ke semua pengguna sebanyak mungkin. So apa yang tertinggal sekarang ialah pengguna-pengguna yang di luar kawasan KL. Sama ada kita hendak memberikan satu liputan internet kepada mereka, atau 3G atau 4G ataupun line internet lah kepada mereka. Ini membolehkan pengusaha-pengusaha tempatan ataupun peniaga-peniaga internet dapat menyalurkan atau memarketkan produk mereka kepada satu market yang lebih luas. Walaupun kita penduduk selama 25 juta itu agak sedikitlah berbanding dengan pasaran di luar sana, US atau sebagainya. Itu cabaran yang ada oleh orang kata pengguna-pengguna internet, pengguna ICT di Malaysia ketika ini, kerana aksesnya di luar KL masih lagi perlahan, satu, dan jurang digital masih lagi ada, kerana ada juga ramai antara kita rakyat Malaysia yang masih lagi belum mampu untuk membeli peralatan-peralatan yang ada akses internet, mobile devices. Okey, dan itu cabaran yang kita akan bincang lebih lanjut macam mana untuk atasinya, dan juga seperti yang mana pada awalnya tadi, ini adalah bisnes. Dan apa lagi peluang-peluang yang boleh wujud, dan bagaimana bajet 2015 ini mampu untuk membantu pewujudan lebih banyak lagi teknopreneur seperti saya dan juga Irwan. Kita jumpa selepas ini. Baiklah, bersama lagi dalam agenda awal ni, diskusi Prabajet 2014. Hari ini kita cakap mengenai sektor ICT, insentif dan juga apa jangkaan untuk industri teknologi maklumat dalam bajet 2015. Dan kalau kita lihat, kerajaan dalam bajet 2014 amat committed ya untuk melaksanakan untuk merangsang perniagaan, terutama sekali di kalangan orang-orang muda dan juga teknopreneur. Antaranya dengan allocation atau peruntukan RM50 juta untuk Magic Malaysian Global dan Creativity Center di Cyberjaya. Kemudian kerajaan juga menubuhkan program One Malaysia Entrepreneur Program, membantu 5,000 belia untuk terlibat dalam bidang keusahawanan. Jadi bergerak ke hadapan, ada lagi ke, masihkah wujud peluang yang boleh diguna pakai oleh kerajaan dalam orang kata, kalau boleh tu membantu usahawan-usahawan muda yang dalam bidang ICT ni? Syed? Pada pendapat saya melihat bahawa pada masa sekarang kebanyakan terdapat banyak usahawan muda yang mula naik, yang mula involve dalam pemasaran online seperti Facebook, dan juga terdapat banyak rakan-rakan saya yang mula menampilkan aplikasi-aplikasi yang unik, yang contoh yang terdekat pada saya ialah Raudah, aplikasi berbentuk Islamik yang membolehkan kita melihat di mana ceramah-ceramah agama yang terdekat di kawasan kita. Jadi kita boleh tengok, ada ceramah. So, dari segi potential, ISC is very big lah. Kerana contoh Raudah itu, menurut pembangunnya, mengambil masa hanya 3 jam untuk dibina. Jadi kalau compare dengan dahulu yang membuat software yang memerlukan you spend for 1 year or 6 months to develop a prototype. Sekarang with modern application ni, software, you just ambil masa a few hours or days untuk come up with the quality application. But cabarannya sekarang ialah untuk come up with satu produk yang betul-betul kreatif, yang memang out of this world.
Yang itu tak ada siapa boleh bantu. Yes. Ataupun sebenarnya boleh dibantu. Irwan dapat macam Saya mana? rasa masih banyaklah peluang di negara ini contohnya, sebab bila kita membangunkan perisian, kita bukan sahaja memerlukan perlu tengok kepada feature tersebut, tetapi juga sama ada dia sesuai untuk pasaran tempatan ataupun sesuai dengan kehidupan hari-hari seharian kita di Malaysia ini. So kalau macam kita sudah ada satu feature yang orang di Amerika Syarikat telah buat, tapi kita mungkin boleh meniru feature yang sama tapi disesuaikan untuk pengguna tempatan. So niche-niche yang ada di dalam pasaran tempatan tu masih ada, and peluang dia masih banyak. Kalau kita lihat pada usahawan-usahawan muda kita yang baru berjinak-jinak dalam bidang ICT sebagai technopreneur, contohnya yang banyak belia-belia yang datang ke Magic waktu Obama datang, and then juga banyak weekend panggil apa, perjumpaan hacker-backer dan sebagainya kan. Adakah kita berada di landasan yang tepat? Muka Saya rasa we are on the correct path lah. Kerana contoh saya kerap juga menghadiri perjumpaan-perjumpaan UI UX yang diorganize oleh rakan saya yang membawa designers together, and kita berkongsi pengalaman macam mana kita develop applications, macam mana kita develop software as a service or platform as a service applications untuk orang. Jadi saya sukalah melihat keadaan ini semakin makin bercambah lah. Makin meriah. Yeah. Okey, jadi 50 juta ringgit untuk pembinaan Magic pada bajet 2014 ni. Adakah pendapat Irwan mencukupi ataupun allocation itu sepatutnya diberikan untuk allocation yang lain, ataukah ia terlalu centralized hanya di Cyberjaya dan sepatutnya projek-projek itu dikembangkan ke seluruh negeri? Pendapat Irwan gimana? Saya rasa saya amat bersetuju jika peruntukan itu fokus kepada satu tempat. Ini sebab bila banyak perkara yang berlaku di satu tempat, dia akan melibatkan networking yang lebih melebar. So maksudnya kalau macam ada 5 orang atau 10 orang pencipta aplikasi berada pada tempat sama, dia boleh berkongsi idea atau mengembangkan lagi dalam discussion dia orang. Okey, dan apa cabarannya untuk seorang itu baru keluar universiti atau masih di universiti, tak ada idea tetapi tak ada duit, tak ada networking, tapi masih lagi datang ke networking meeting yang seperti Fukaha ceritakan tadi. Apa sepatutnya yang diorang ada dan bagaimana kerajaan boleh membantu mereka ini dari awal lagi? Pada ini pengalaman lah. Kebiasaannya fund-fund yang diberikan oleh government pada masa sekarang, dia melihat kepada commercialization aspects. Dia tak nampak more into exploration of ideas. Jadi pada graduate baru yang baru mula nak mengenal development of applications, maybe dia tak ada fund dan tak ada capital yang cukup. Government patut come up with the fund yang mengatakan bahawa okay, for this kind of fund you only have to follow the milestones and to come up with your prototype, because sekarang yang saya nampak kebanyakan fund yang ada yang di-provide oleh government pada masa sekarang harus dikomersialkan pada commercialization, bukan pada explorations. Jika kita lihat contoh Israel, we know that Israel as a startup nation. Di Israel ada beribu-ribu startup. Tak semestinya semua idea tu idea valid. Tapi at the end of the day, daripada 100 startup mungkin 10 atau 20 menghasilkan satu produk yang betul-betul boleh jual. Ya, contoh Waze yang popular itu. Waze $1 billion dibeli oleh Google. So imagine the kind of KDNK yang diberi kepada kerajaan. Okey, dan itu kita cakap mengenai pembangunan usahawan. Tetapi pembangunan ini akan terbantu sekiranya infrastruktur itu masih lagi belum lancar. Kita cakap sekarang ni, kalau kita cakap pasal ICT, kita dah tak cakap pasal kabel LAN, mana tak cakap dah. Kita cakap pasal cloud computing, kita cakap pasal mobility, kita cakap pasal social networking, kita juga cakap pasal big data seperti analytics. Adakah kita sudah bersedia dalam soal-soal itu,
dan adakah bagaimana kerajaan boleh membantu dalam melancarkan infrastruktur ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Semula lagi dalam agenda awal ni masih bincangkan jangkaan pra-bajet 2015 dalam sektor ICT. Okey, kalau kita cakap pasal infrastruktur sekarang dalam bidang ICT, kita dah tak cakap pasal LAN, kita dah tak cakap pasal kabel to kabel ni. Kita dah cakap pasal cloud computing. Kita dah cakap pasal mobility, kita cakap pasal social networking. Jadi dalam hal ini, adakah sebagai seorang technopreneur, orang yang bekerja dalam bidang ICT, are you happy with the infrastructure we have now in Malaysia? Kami kat Sana.com, di kat Sana.com, kami process very big data, around 4 million raw data at this moment per week, and kami as a technopreneur, kami thankful lah to our supporters for providing us with the infrastructure. Tapi as a whole, saya ada kawan yang cikgu yang kena submit to what is that? PBS, right? Pentadbiran berasaskan sekolah. Yes. And saya kawan rapat dia on Facebook. Almost every day dia complain. Cakap slow, not well tested, it's not meant untuk cikgu, UX dia, interface dia tak berapa polished. Saya rasa the issue is that the developer for this kind of system untuk government is not well experienced when it comes to large enterprise platform. So there need to be a way lah untuk government to provide the contract to only those yang memang dah ada experience in dealing with this kind of. Otherwise, membazir. Kalau membazir untuk masa untuk cikgu-cikgu, and also what happen kalau kita provide the same system to hospitals or what not, nanti bahayalah. So basically in terms of infrastructure, we are not there yet, or kita masih lagi patutnya ada tapi tak selancar lagi. Irwan melihat. Saya rasa bila kerajaan memperuntukkan sebahagian bajet untuk pembinaan solusi-solusi yang baru, orang-orang yang implement the solution should take this opportunity to ensure that the operation of their software work best. Like kalau sebelum ni ada juga macam bila kerajaan US buka healthcare diorang, so masih terdapat masalah di mana pengguna tak boleh akses ataupun tidak boleh scale, orang kata. So di sini kita juga menghadapi masalah sama, tetapi kita perlu lagi bersedia. Okey, dalam kita melihat contoh dua masalah ini dan kita ambil dalam skala yang lebih besar. Jadi apa yang perlu dilakukan sekarang ni oleh pihak kerajaan ataupun pihak yang menyediakan infrastruktur seperti ini dalam memastikan kelancaran itu ada? Okey, saya ambil contoh, kalau masalah seperti ini berlaku dalam bidang perniagaan, susah nak berniaga. Susah. Setiap hari ada orang komplain nanti. Jadi macam mana tu? Saya rasa perlu wujudkan satu badan pentadbir ataupun standard yang sebelum ni macam kita ada SIRIM untuk bahagian hardware ataupun bahagian orang kata pembuatan. Tapi kalau macam untuk segi user interface, scalability, daripada segi software itu sendiri, masih tak ada badan yang betul-betul boleh memberi standard kepada satu aplikasi. So kalau macam kita boleh anjurkan satu badan yang akan memantau implementasi projek kerajaan ataupun projek yang berasaskan untuk rakyat, maybe kita boleh create satu solusi yang betul-betul berguna. Bukan sahaja untuk kerajaan, tapi apabila infrastruktur tu dah ada, infrastruktur tu ada, jadi pengguna-pengguna yang biasa ini, termasuklah golongan-golongan perniagaan juga tak pening kepala kerana semuanya sudah lancar. Jadi bergerak ke hadapan bajet 2015, apa yang dua orang teknopreneur ni nak?
kami ini melihat kepada solution kami lah kat sana.com, GPS tracking system, right. Kami melihat kepada kami wish satu kepada pada masa sekarang kita more pelancaran event-event untuk increasekan awareness entrepreneurship, right. Tapi kita agak kurang kepada implementation part. Kita agak kurang untuk melihat software-software yang develop pada asal ni, prototype ni berjaya dikomersialkan. Bagi kat sana kami bernasib baiklah kerana agensi government TPM, MDEC and alhamdulillah kami menang teraju itu. Menolong kami untuk mendapatkan peluang-peluang perniagaan. Namun kami pada solution-solution yang lain perlu ada satu apa orang kata peruntukan atau a better way to promote these solutions. And also perhaps untuk government mula implement local solution dalam government sendiri. Sektor kerajaan. And contoh Irwan suggestkan sebentar tadi ada badan untuk provide standard for softwares. Jadi bila badan ini ada, kemudian solution ini follow that kind of standards yang scalable, yang laju, yang cantik untuk dan mudah diguna mesra pakai. Pengguna. Jadi bila these locally developed applications dah follow that kind of standard, and then government perhaps can utilize it dalam di Indonesia lah. Yes. Okay. Saya rasa pembangunan tempatan atau usahawan tempatan amat memerlukan satu macam pertolongan daripada kerajaan sama ada untuk memastikan produk-produk yang dibina sama ada percuma ataupun aplikasi berbayar akan diguna pakai oleh lebih ramai orang, sama ada untuk public ataupun untuk badan-badan kerajaan, for example. Ni still about marketing dan juga about marketing juga. Kita perlu penggunaan itu perlu ada. Contohnya maybe kita ada peruntukan untuk pemasaran melalui televisyen ataupun radio, sama ada apps yang percuma ini contohnya boleh digunakan pakai untuk semua orang ataupun badan-badan kerajaan. Dan pendapat saya pula, sekiranya kalau kita dapat mengenapasi lebih banyak mentor untuk handhold, pegang tangan usahawan-usahawan muda ni, bimbing ni melalui detik-detik sukar awal permulaan perniagaan ni. Oh, pasti. Kami pada awalnya pada pengalaman kami, mentor-mentor sebegini yang daripada usahawan sendiri yang memang dah veteran yang banyak membantu kami in term of pricing, in term of connecting us to people. Itu memang bagi saya sangat penting lah. Okey, kita nantikan saja pengumumannya dalam bajet 2015. InsyaAllah kita doalah wish list oleh dua orang teknopreneur kita ni didengari oleh Kementerian Kewangan dan juga oleh Perdana Menteri. Terima kasih Syed Ahmad Fuqaha Syed Agil, itu teknousahawan dari katsana.com, dan juga pakar perkandungan digital Muhammad Irwan Ibrahim bercakap mengenai jangkaan dan juga harapan bajet 2015 dalam bidang ICT. Sekian saja agenda awal ni malam ini. Saya Syafzan Johari. Assalamualaikum. Selamat. Alright. Terima kasih.